Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dengar tak suara teacher? Ya. Dengar teacher. Okay, so ada 17 orang. Kalau tengok sistem kamu ada 25. So maksudnya lebih kurang dalam 6 orang tak ada lagi. So kamu boleh panggil lah siapa-siapa yang tak ada lagi. So teacher nak double check lah. Aidil Ashraf ada tak? Ada. Aisyah Maira? Saya teacher. Ilyas Haris? Ilyas? Okay, Faris Adam? Ada teacher. Jasmine Sofia? Ada teacher. Maisarah? Mas Nurul Ya, Aina? ada teacher. Daniel? Daniel ni kamu dah masuk ke dalam grup ke? Okay, Daniel tak ada lagi, Ilyas tak ada lagi, Adib tak ada lagi, Danish Mikael tak ada. Danish Mikael Saya ada? teacher. Okay. Ada. Haziq ada tak? Ada. Khairul Ikhwan? Ada teacher. Nafis? Saya ada teacher. Ryan? Syakir? Ryan tak ada lagi. Syakir ada. Okay, Syakir ada. Wafiq? Saya teacher. Zulfaris? Saya teacher. Aina Sufia? Saya ada teacher. Nuha Safia? Saya ada teacher. Nur Ain Madiah? Ain Madiah ada ke? Aliam Amira? Saya teacher. Amira. Amira dekat chat. Oh, dia dekat chat. Okay. Amira Syuhada ada? Saya teacher. Putri Alia? Saya teacher. Siti Alisha? Saya teacher. Wan Hifzah? Saya teacher. Si girls memang macam as expected lah. Tak memang semua ada. Boys yang tak ada lagi Ilyas. Saya ada teacher. Oh, Ilyas dah ada dah. Okay, Ryan ada tak Ryan? Ada teacher. Okay, Daniel? Ada teacher. Daniel ada. Adib Darwish? Adik Darwish belum ada. So kamu ada. So tinggal Adib yang tak ada lah. Okay, Adib yang tak ada lagi. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh mulakan dululah. Okay, kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Ilyas baca doa Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syu alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okay. So alhamdulillah PDPR balik PDPR balik lah. So kamu bawa tak balik buku chemistry? Bawa. Okay, so kalau kamu tengok planning minggu ni, planning minggu ni kamu kena settlekan untuk buku ni lah kan. Buku PBD kamu, nampak tak? Okay, buku PBD kamu modul A+ ni. Okay, kita akan tengok topik untuk pH. Okay, lepas tu concentration and standard solution. Okay, pH tu dia memang topik baru dalam acid and base. Acid and base tu bukan topik yang baru lah. Cuma ada one part of sub topik dia yang kita kena belajar lah, iaitu pH. Concentration and standard solution tu memang kita dah cover masa form 3 lah. Supposed to be kita dah cover masa form 3.
sebab dalam calculation concentration, tapi tak apa sebab apa yang teacher identify, pelajar tak boleh come out lagi dengan perkataan standard solution. Dia macam pelik, standard solution tu apa kan? Okay, tak apa, tak masalah. So kita untuk sebelum kamu naik actual secara rasmi tingkatan 5 ni kan, sebelum secara rasmi kamu naik ni, kita tengok dululah untuk topik 3 subtopik ni. Okay, untuk 2 minggu yang akan datang adalah nanti teacher akan bagi modul Easy Peasy Chemistry. Okay, modul Easy Peasy Chemistry tu lebih kepada just revision. Apa yang teacher buat dalam modul tu adalah kita akan back to basic. Okay, back to basic. Sebab kalau kita nak pergi ilmu yang lagi dalam, tapi kalau basic kamu pun lemah, dia tak best kat situ. Dia tak nampak dia punya link. Okay, so maksudnya 2 minggu yang akan datang lagi, okay, minggu depan dan minggu lagi satu, kita akan go through untuk basic chemistry lah. Okay, so kalau untuk first ni, teacher nak share dulu buku teks untuk topik pH . Okay, so kamu dah ready dah? Teacher nak mula dah ni. 4 Duke dah ready dah? Dah. Ready teacher. Okay, kalau suara teacher sangat slow nanti bagi tahu yang ni kamu nampak dengan jelas tak dekat device kamu apa yang teacher tengah share ni? Nampak. Okay, so pH value, nilai pH. Okay, the pH value of the acid and alkalis ni normal lah. Sebenarnya kamu dah tahu dah kan. So pH value is around 1 until 14. Okay, yang ni kamu memang dah familiar. Tapi bila kita naik tingkatan 4 ni, kita kena belajar macam mana kita nak cari nilai pH. Okay, kalau pH ni dia termasuklah pH untuk acid, okay, dan juga pH untuk alkali. Ni kamu dah mahir dah. So kalau kamu tahu acid dah kan, so 1 sampai 6. Okay, and then 7 neutral and alkali is around 8 until 14. Okay, tapi macam mana kita nak cari nilai dia? So bila kita nak cari nilai dia, kita kena faham the definition of the pH. Okay, yang ni apa yang teacher cakap tadi lah. Teacher dah rangkumkan kat situ. Okay, so ini the pH scale. Okay, what is actual pH? Apa maksud sebenar pH tu? Okay, so in chemistry, pH is a logarithmic measure of the concentration. Okay, if a logarithmic measure of the concentration of hydrogen ion in aqueous solution. Okay, bila soalan ni, what is actual pH ni, definition pH ni keluar hari tu masa trial SPM. Okay, ada beberapa negeri lah yang keluarkan definition untuk pH. So, kamu dah mahir dah kalau definition, dia mesti ada kelas. Okay, dan dia mesti followed by properties. Baru kamu akan dapat markah penuh untuk definition. So, kalau kamu tengok dekat sini, kat mana kategori kelas untuk definition pH tu? Kategori kelas dia adalah, kat mana? Kat mana kalau kamu tengok tu, kelas untuk definition of pH? Logarithmic measure. Okay, thank you. So, logarithmic measure. Okay, so apa yang menerangkan, apa properties untuk kelas ni? Apa yang menerangkan pasal kelas ni? So, it's a concentration of hydrogen ions in aqueous solution. Okay, so pH ni, okay, is a negative log concentration of hydrogen ion. Kamu kena tekan calculator. Semua ada calculator kan? Kalau kamu tengok calculator, kamu ada log dekat situ, betul? Ada log, kamu ada yang LN. Ada yang LN, ada yang memang LOG, betul tak? Okay. So, negatif ni jangan tinggal. Negatif ni kamu kena tekan sekali masa kamu nak tekan calculator tu. So, kamu akan tekan negatif, kamu akan tekan log. Okay, lepas tu kamu akan tekan nilai concentration of hydrogen ion. Okay, yang ni part ni, yang ni memang kena alert sebab dia adalah concentration of hydrogen ion untuk pH. Okay, so where log is logarithmic of base 10,
Okay, so 1, the hydrogen ion is the concentration of hydrogen ion in a mole per decimeter cube. Ini adalah concentration of hydrogen ion. Okay, mesti dalam unit mole per decimeter cube. Okay, using that formula, we can determine the pH value of the acid by calculation. Okay, this is very simple. Okay, this very simple calculation for determine pH value. Yang ni senang je. Okay, cuma dia quite tricky. Okay, quite tricky calculation when it involve alkaline solution. Kalau macam acid, dia very straightforward. Kita akan ambil je hydrogen ion punya concentration. Okay, tapi kalau macam alkali, kamu kena buat sikit calculation lah. Tu kita akan pergi. Okay, setakat ni faham tak untuk pH? Faham. Faham je. Okay, so kita pergi ke example number 1. Okay, nanti teacher akan tunjuk salah satu contoh. Yang ni adalah soalan SPM MRSM hari tu. Okay, soalan objektif. Dia suruh cari what is the pH of the solution for sodium hydroxide. Yang ni dia quite tricky sikit sebab ini bukan acid, ini adalah alkaline. So kalau alkaline, kita ada extra calculation. Okay, before we calculate the pH of the solution. Okay, so yang ni dia kata untuk example number 1, kalau tak berapa jelas awak refer pada buku teks Awak refer buku teks muka apa? Okay, 144. So siapa ada buku teks, refer pada buku teks. Okay, 144. Okay, so kat ni dia dah bagi step by step. Okay, soalan kata calculate the pH value, okay, of nitric acid. Ini acid lah. Okay, with the concentration of zero, yang ini. Okay, kalau dia kata bagi yang ini adalah concentration of hydrogen ion. So just straightforward, okay, simple calculation. Okay, so the given the concentration is 0.5. So pH is equal to negative log. Okay, and then awak tekan je 0.5. Okay, sekarang ni masalah dia adalah kamu cuba tekan kalkulator kamu. Kamu dapat tak nilai 0.3? Kamu kena try tekan kalkulator. Kalau tak, kamu akan ingat kamu boleh jawab je. So kamu kena, okay, kamu kena tekan negatif dahulu. Lepas tu kamu akan tekan log 0.5. Okay, so sekarang awak alert pH ni dia hanya ada satu titik perpuluhan sahaja. So kalau kamu dapat jawapan yang berleret-leret, okay, kamu hanya jadikan dia sebagai satu titik perpuluhan je. Itu sahaja. pH tak ada unit. Okay, pH no unit for pH. So dia ada satu titik perpuluhan sahaja. Okay, yang ini untuk acid. Acid ni tak ada masalah. Acid ni very straightforward calculation. Okay, dan number 2. Okay, number 2 tengok sama juga. So molarity of the HCl acid is pH. Okay, with the pH. Ini dia dah bagi pH. Ni bagi pH. Sekarang ni dia nak apa? Soalan ni dia nak molarity. So molarity ni is a concentration. Kan? So dia macam reverse calculation lah. Okay, so now topik yang sama. Okay, calculation yang sama saja. Tengok, pH is equal to negative log hydrogen ion. Okay, atau masukkan nilai pH dia is equal to 2. Okay, negative log, awak akan dapat concentration dia. Yang ni sebenarnya yang dia nak ni. Ni yang target yang dia nak ni. Okay, so sekarang cuba tekan calculator. Macam mana kalau kita nak buat reverse? Macam mana kita nak reverse kan? Log ni bawa kat sini. Kalau log bawa kat sini jadi apa? Power kan? Tekan. Dapat tak? Cuba tekan. Cuba seorang buka kamera and then tunjuk dekat depan kat kawan kamu. Meh, dia nak tengok. Cuba seorang buka kalkulator. Okay, buka kamera. Lepas tu dia tekan kalkulator depan. Nafis boleh Nafis? Buka kamera. Boleh Chef. Okay, cuba buka kamera. Lepas tu tunjuk kat kawan kamu macam mana awak kira tadi. Awak reversekan dia punya log.
So, log tu pindah sana jadi 10 kuasa negatif 2. Pindah mana Nafis? Pindah ke belah yang 2 tu. Tunjuk kat kereta, nampak tak? Tunjuk kat kamera. Nampak lah rasa. Sekejap. Nampak ke? Okay. So dia power. Negatif tu pindah tak? Negatif stay dengan 2. Okay, so dia akan jadi negatif 2, betul? Turn off negatif tu. Okay, awak bawa dulu negatif tu kat 2 kan? Okay, lepas tu nanti dia akan jadi the power of Turn power negatif tu. gitu, dah macam Instagram dah belakang dah. Okay, apa jawapan dia? Tekan. Jadi 0.01 je. Okay, dapat 0.01. Okay, thank you. Okay, teacher nak wakil perempuan pula. Yang lelaki Nafis dah wakilkan dia. Yang girls, teacher nak tengok kamu tekan kalkulator tu dapat tak? Ali Amira, boleh ni tunjuk kat kawan kamu. Sekejap teacher. Okay. Okay, siapa yang dah ready lah, yang dah pakai tudung semua, yang betul-betul birthday girl nak tutur dia. Siapa birthday girl tu? Habis. Mana birthday girl? Siapa? Jasmine. Okay, Jasmine. Oh iya ke? Happy birthday. Sama ke? Jasmine dengan Nuha. Serentak birthday Wah, okay. Nak Jasmine ke Nuha? Siapa yang ready Jasmine dengan Nuha? Alia dia nak cek tudung dia dulu. Kan? Dua-dua. Aina saja je. Jasmine ada Jasmine. Jasmine, where are you? Makan kek ke? Pagi lagi ni. Okay, Jasmine ready dah? Boleh tunjuk kat teacher tak macam mana awak tekankan kereta tu? Buat soalan simple. Selalu masalah pelajar tekankan kereta pun salah. Tu sekarang ni teacher nak tengok kamu betul tak tekankan kereta, kamu dapat tak 0.01 tu? Tengok. Okay. So 0.1. Okay. Happy birthday Jasmine. Okay, thank you. Okay, happy birthday Nuha. Nanti Nuha next Nuha ready je lah. Pakai je lah tudung siap-siap Nuha Okay, kita pergi balik. So siapa masa yang tak dapat lagi kan, yang masih macam asal kawan-kawan dapat, saya tekan-tekan tak dapat, awak boleh pergi tanya Jasmine. Ataupun lelaki awak boleh tanya Nuha. Lelaki boleh tanya Nuha pula. Lelaki boleh tanya Nafis. Rugi lah kawan boleh buat tapi awak tak boleh buat kan. Sebab benda tu simple je. Dia hanya tekan kalkulator je. Okay. So now next. Ni yang teacher kata kalau dia melibatkan concentration pH untuk alkali. Okay. Kalau pH untuk alkali ni dia lain sikit tapi tak ada apa yang nak takutkan pun. Okay. Just normal. So yang ni yang awak kena ingat. Kalau pH tadi. Okay. Sebab dia memang dah already concentration of hydrogen ion. Okay, POH ni, ini adalah concentration untuk hydroxide ion. Yang ini adalah untuk alkali. Tapi untuk alkali still kita kena dapatkan nilai pH dia. Okay, so kalau untuk dapatkan nilai pH dia, kita kena tengok formula ni. So maksudnya pH plus dengan POH, maksudnya ini adalah, yang ni yang target yang kita nak. Okay, so POH ni, ini adalah concentration of hydroxide ion. Okay, concentration for hydroxide ion. Okay, you tambah dua-dua, you akan dapat 14. 14 ni kita punya the maximum scale for pH value kan. Okay, so nanti untuk dapatkan pH untuk alkali, awak kena 14 tolak dengan POH. Yang ni yang teacher kata. Kalau dia melibatkan alkali, dia ada extra calculation before we get the pH of the alkaline solution. Okay, kalau kamu tak berapa nak tangkap grab pagi ni lagi, okay, kita kena pergi tengok calculation. Okay, macam mana dia punya contoh calculation ni. Okay, so soalan kata calculate the POH.
value for sodium hydroxide solution. Okay. Kadang-kadang ramai tanya, teacher 0.1 ni concentration apa? Okay, awak kena tengok dia adalah concentration untuk solution apa. Kalau dia adalah concentration untuk solution sodium hydroxide, yang ni kamu tahulah, yang ni adalah alkali. So maksudnya ini adalah concentration of hydroxide ion. Okay, tapi tadi kalau kita pergi balik ke atas, 0.5 ni concentration apa? Concentration 0.5 kita refer balik lah. Oh, dia solution acid. So maksudnya 0.5 ni adalah hydroxide ion. Boleh tak? Nampak dia? Boleh. Boleh je. Boleh. Okay. Boleh. So kalau kita pergi dekat sini, kita akan tengok lah. Okay, given. Sekarang ni dia nak POH. Dan kita pun ada satu persamaan lah. Tengok kat sini. So kalau kat sini, okay, kita pergi balik. Okay, kalau kita pergi balik yang dekat sini. Okay, so target nak POH. Okay, target nak POH. So you kena ada pH dan 14 ni memang dah diberi lah kan. Okay, so macam mana dekat sini? Kalau tengok kat sini, okay, POH, okay. So kalau untuk dapatkan POH, awak just masukkan je 0.1 ni, concentration hydroxide ion ni dalam persamaan. Persamaan apa? Bukan kita guna ni. Okay, so untuk soalan tadi kita akan gunakan formula ini saja, straightforward. Okay, sebab dia nak POH. Dah diberi berapa? 0.1. So just masukkan saja, awak akan dapatkan 1. Negatif ni kena ada. Sebab POH dengan pH nilai dia mesti positif. Dia tak boleh jadi nilai negatif. Okay, so ini adalah untuk calculation, dia nak POH sahaja. Okay, sekarang dia tak tanya pH lagi tau. Dia hanya tanya POH. Okay, so awak tengok kat soalan ni. Soalan ni dia tanya pH value for potassium hydroxide. So awak kena tahulah substance ni alkali ke acid. Potassium hydroxide ni acid ke alkali? Alkali. So ini adalah alkali kan. So dia adalah alkali. Okay. So kalau awak tengok kat sini, so maksudnya kalau lah diberi 0.1 ni adalah concentration apa? Kan saya kata tadi refer balik kepada solution. So automatic 0.01 ni adalah concentration of hydroxide ions. Okay, so kita pergi, okay, kita kena cari POH. Soalan nak pH, so kita akan guna formula ni lah, pH, okay, plus POH, okay, awak akan dapat 14. Okay, yang ini yang soalan nak. Okay, tapi yang ini kamu boleh tahu sebab dia dah bagi concentration of alkaline hydroxide ion. So kamu kira dulu POH dia iaitu negative log 0.01. Okay, 0.01. So awak akan dapat POH dia 2. So 2 lah kat sini. So plus pH. Soalan nak pH kan? So awak akan dapat sama dengan 14. So dapatkan pH. pH sama dengan 14 tolak 2. Awak akan dapat 12.0. Tolong teacher ingatkan semula, dalam pH dia mesti kena ada 1 decimal place. Kalau awak dapat 3, awak akan jadikan 3.0. Kalau awak dapat 2, awak akan jadi 2.0. Okay, sebab dia mesti ada 1 decimal place. Okay, so dalam exam nanti sayanglah kalau kamu letak 12 je, sebab 12 ni tak diterima. Dia mesti 12.0. Boleh tak? Nampak Duke? Boleh. Boleh teacher. Okay. So kalau untuk soalan ini pula, dia kata determine the molarity of lithium. Ni dia nak concentration. Lithium hydroxide solution. Okay, teacher nak tanya, lithium hydroxide solution ni alkali ke acid? Alkali. Alkali. Jadi kamu tahu very simple. Kalau dia ada perkataan hydroxide ni maksudnya dia alkali lah. Kan? Acid dia ada beri perkataan acid kat belakang. Okay, so pH dia adalah 12. So target dia nak molarity. Maksudnya nanti bila you dapat
POH tu kan, you dah dapat nilai dia apa, dia nak yang ni, dia nak yang ini. Sebab tu you masukkan je lah, POH you akan dapat 2 kan. So pH plus POH you akan dapat 14. So dia dah bagi pH value untuk lithium hydroxide ni adalah 12. So 12 tambah dengan X iaitu POH is equal to 14. So POH is equal to 14 minus 12. You akan dapat 2. So 2 ni you akan masuk persamaan lah. So target dia nak concentration of hydroxide ion. Okay. So kalau concentration dia ada unit. Unit dia adalah mol per decimeter cube. Tapi pH dengan POH tak ada unit. Boleh? Boleh tak? Dapat Duke? Boleh je. Okey, teacher bagi kamu rehat 5 minit. Sementara kamu rehat 5 minit ni, cuba kamu buat soalan ni. Nanti teacher nak tanya jawapan kamu. Okey, seorang nanti kamu tulis cantik-cantik kat atas kertas. Nanti teacher akan petik nama siapa yang teacher nak tengok kat kamera dia. So kamu rehat 5 minit sambil buat soalan ni. Okay, dapat tak? Jawapan?
Depan kamu apa? Belum. Oh, ni memang rehat betul 5 minit ni. Okay, teacher nak tengok jawapan Wafiq. Okay, teacher nak tengok jawapan Wafiq. Okay, Wafiq boleh buka kamera. Tunjuk jawapan kamu. Macam mana kamu jalan kerja kamu untuk dapatkan nilai. Soalan kata apa? Soalan what is the pH of the solution? Solution tu adalah sodium hydroxide. Di mana sodium hydroxide tu has a concentration 4 gram per decimeter cube. Yang ni memang selayaknya lah kan soalan SP-M kan. Dia ada banyak layer kat soalan ni. Layer yang awak kena kupas satu-satu. Wafiq, are you there Wafiq? Wafiq tersejat ke? Awal lagi ni Wafiq nak tersejat ni. Teacher, Saya. soalan. Ya, Ryan. Apa soalan kamu? Kan pH kan dia 14 minus POH. So Betul. pH ni dia memang range dia daripada 1 sampai 14 lah, dia tak boleh lebih. Betul. Betul. Dia ambil pH scale tu. Teacher. Okay. Wafiq. Mana Wafiq ni? Wafiq, teacher kan bagi rehat. Wafiq rehat lah. Amboi. Danish. Teacher. Dapat jawapan tak? Apa jawapan kamu? Point 6 teacher. Point 6? Kenapa kamu dapat point 6? Okay. Teacher mana? Teacher tanya dulu awak dapat point 6. Cuba tunjuk macam mana jangan kerja awak. Buka kamera awak. Bukan nak cari tudung Danish. Tudung kan. Buka kamera, lepas tu tunjuk. Tunjuk macam mana jangan kerja kamu. Pun nampak cahaya Danish. Mana jawapan kamu? Nampak tak? Tak nampak. Masih nampak awak dengan adik-adik awak ni. Kawan-kawan awak ke dengan adik awak? Tak pasti. Yang lain nampak ke jawapan dia? Hello? Dia ada internet connection ke? Nampak je. Okey, Tak saya nampak? nampak. Apa yang Nafis nampak? Teacher tak nampak apa-apa pun ni. Nampak kalkulator dia teacher. Dia tunjuk kalkulator je. Okay, teacher tak nak tunjuk kalkulator. Teacher nak awak tunjuk awak jangan kerja, Danish. Gigit kan. Kira terus kat teacher. Itu masalahnya. Teacher kata tadi teacher nak tunjuk jalan kerja. Nak tengok yang kerja. Macam mana awak boleh dapat 0.6 tu? Sebab jawapan dia salah. So teacher nak tengok dekat mana, tang mana yang salahnya. Okay, Danish betulkan dulu jawapan dia. Okay, jawapan dia adalah C, 13.0. So Aina ni petik-petik nama orang suruh dia kan, awak tahu. Haziq dapat Haziq. Dapat isi, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, buka kamera. Tunjuk dekat kawan macam mana awak dapat 13.0.
Okay. Gitu. Mana Haziq? Flip awak punya kamera tu supaya nampak awak punya tu. Baik. Tak apa, take your time. Kita habis sampai 10:10 ni. Kan awak kan belum actual form 5 kan. So masih relax aja kan. Danish, tengah mencari tak jawapan dia? Jawapan dia 13.0. Tengah mencuba semula teacher. Kejap Bagus, bagus. Cuba cari mana salah dia. Aziz tengah struggle dengan kamera. Nampak tak? Tak nampak Tak nampak Aziz. Saya tak reti lah sir. Saya hantar gambar dalam grup boleh sir. Okay, hantar gambar dalam grup. Girls, kamu dapat tak 13.0 girls? Boys dapat? Kamu dapat tak? Dapat. Trik dia dekat mana sebenarnya? Trik dia dekat mana? Kena convert je. Betul. Convert dekat mana? Kat mana yang nak kena convert? Convert molar mass dengan concentration dia ke molarity. Sebab tu kan teacher highlight tadi kan. Teacher highlight teacher kata apa? Kita pergi semula kepada definition kan. Concentration of the hydrogen ion. Concentration tu dia mesti dalam unit mole per decimeter cube. Dia mesti dalam mole per decimeter cube. Tapi yang soalan kamu tadi, mana kamu jawapan? Tengok jawab. Kita pergi check. Negatif 0.1, okey. Nampak. So, Haziq dia dah convert concentration 4 concentration tu kepada bahagi dengan relative molecular mass. Baru kamu akan dapat mole per decimeter cube. So bila dah dapat dalam mole per decimeter cube, awak boleh terus buat negative log 0.1. Sekejap teacher show slide. Jangan cakap pumpang-pumpang kan. Dia nak show slide ni. Oh teacher, saya dah dapat teacher. Kat mana? Silapnya kat mana? Saya salah convert. So nampak kan dekat skrin kamu kan? Teacher share jawapan Haziq. Nampak tak? Nampak teacher. So Haziq dia convert dulu 4 gram per decimeter cube tu kepada mole per decimeter cube, dia dapat 0.1. Lepas tu baru masuk 0.1 tu dalam negatif log 0.1. Awak akan dapat 1. So soalan nak pH. So 14.0 tolak 1.0, awak akan dapat 13.0. Boleh tak? Ada soalan tak? Boleh teacher. So, Boleh. soalan simple. Bila soalan simple, janganlah ada careless mistake kan. Sayang soalan pH ni kalau salah kira untuk dia punya concentration. Alert dengan unit. Unit ni sangat penting. Sama juga. Baguslah teacher tengok. Teacher tengok Haziq. Dia dengar apa yang teacher cakap. Nampak? Dia punya pH dalam bentuk 1 titik per puluhan. Betul lah. Kalau dalam exam ni Haziq dapat full marks. Tengok Haziq dia dah ada perform, dah ada dia punya improvement lah. So yang lain kena ni lah, bergerak bersama dengan Haziq. So itu adalah untuk pH. Ada soalan tak untuk pH? Teacher, so kalau soalan-soalan lain ada jugalah, macam suruh tukarkan benda ni ke molarity semua tu. Ada, tak ada masalah. Soalan tu dia akan boleh main-main dengan concentration, dia boleh minta pH, dia boleh minta pOH. Dia boleh minta concentration hydroxide ion, boleh, tak ada masalah.
So formula tu kena pegang betul-betul supaya bila soalan ditukar macam mana ditukar pun awak tetap akan dapat jawapan dia. Okay. So kalau awak tengok dekat dalam buku PBD awak, modul A+, semua orang dah buka dah? Dah ada dah atas meja modul A+ dia? Dah. Ada je. Daniel ada ke Daniel? Ada teacher. Ada. Okay. So muka surat berapa yang pH value? Oh, terperanjat kita. Ingatkan suara Daniel dah berubah. Kan? Sebab kita rasa kita tanya Daniel tadi. Tapi tak apa, yang jawab tu terima kasih. Daniel, muka surat berapa Daniel? 116. Okay. Kalau 116 dengan 117. Lepas tu dengan 118. Itu dia dah tunjuk lah. Okay. Sila buat soalan ni supaya nanti bila dalam exam soalan pH ni simple. Dia memang akan keluar. So selalunya dia akan dapat 2 markah. Dia mesti unik dengan nilai yang betul. Selalunya 2 atau 3 markah. Takkanlah kita nak hilang 2-3 markah macam tu kan. Sebab kita tahu benda tu simple. Okay, so awak kena buat. Okay, nanti teacher akan bagi masa lah. By right dalam minggu ni awak dah siapkan lah untuk soalan 116 hingga 118. Okay. Teacher nak pergi dekat concentration boleh tak? Next subtopic. Boleh je. Teacher nak pergi dekat subtopic 6.5. Okay. So kamu tak ada soalan untuk pH kan? Tak ada? Sure tak ada soalan pasal pH? Saya nak tanya. Sila. Concentration of solution, contohnya sodium hydroxide tu memang sama yang concentration of ion. Macam kalau hydroxide ion dia punya concentration sama dengan dia tu concentration of hydroxide ion sama dengan concentration of the solution. Betul. Saya faham. Okay. Bagus soalan tu kan. So yang ini kan. Yang ini sebenarnya concentration apa? Concentration H+ ke ataupun concentration hydroxide ion. Okay. So seperti apa yang teacher cakap tadi, concentration ni kamu kena refer pada solution yang diberi. So solution ni adalah sodium hydroxide. So sodium hydroxide ni alkali ke acid? Alkaline. Alkaline. Automatic. Concentration ni adalah concentration hydroxide ion ke concentration hydrogen ion? Hydroxide ion. Ya, hydroxide ion. Itu ke jawapan soalan yang awak nak tanya? Okay. So harapnya kamu dah clear So concentration yang diberi tu dia berdasarkan solution yang diberi. So awak dah mesti kena ada satu konsep lah kat situ. Awak punya basic. Awak kena identify. Sebab soalan dia tak kata this alkaline solution tak. Soalan by right form 4 awak dah kena tahu dah. Sodium hydroxide is a alkaline solution. Okay, is a alkaline solution. Okay, good question. Next. Ada siapa lagi nak tanya? pH sebelum kita pergi. Tak ada. Okay, so kita nak pergi kat concentration Concentration ni kita dah pernah buat dah. Cuma teacher just nak highlight yang dekat sini adalah apa beza, ramai tanya teacher, apa beza concentration teacher dengan molarity? Apa beza concentration dengan molarity? Okay, concentration dengan molarity tu adalah benda yang sama je. So apa definition dia? Okay, definition of concentration is a measurement that shows the quantity of solute dissolved in a unit volume of solution. Sebab tu kita kata concentration is a measurement. Dia mesti kena ada solute. The number of particle per unit volume. Per number of particle per unit volume. Dia kena based on the volume.
Okay, so the higher the concentration of solute, the higher the quantity of the solute, the higher the concentration of solution. Okay, kalau kita kata quantity ni dia sama ada dalam bentuk gram ataupun dia dalam bentuk mol. Kalau volume of solution ni dia tak akan berubah. Unit dia, standard dia mesti decimeter cube. So maksudnya kalau kita buat dalam bentuk formula, gram per decimeter cube untuk concentration, mol per decimeter cube adalah untuk molarity. Ini adalah molarity. Ini yang ramai tanya teacher, apa beza concentration dengan molarity? So concentration dia adalah gram per decimeter cube. Kalau molarity ni dia lebih kepada spesifik, mol per decimeter cube. So Haziq pun dia dah pandai dah nak convert gram kepada mol per decimeter cube. So harapnya semua orang dah pandai nak convert. Convert dia macam mana? Kalau daripada gram nak pergi ke mol, kena buat apa? Kena bahagi dengan relative molecular mass. Awak kena kira dia punya molar mass untuk substance tersebut. Okay, baru kalau mol nak ke decimeter cube, gram per decimeter cube, awak kena kali dengan relative molecular mass. Okay, so kena penting lah nilai dia tak boleh salah kira RMM ni, sebab kalau salah kira awak conversion awak salah. Okay, so kita pergi yang dekat sini lah. Okay, untuk example number 6. Okay, kalau kita pergi kat example number 6, awak tengok kat sini. Dia kata calculate the concentration in gram per decimeter cube. Dia dah bagi dah unit gram per decimeter cube untuk solution 40 gram solid copper to sulfate dissolved in water to produce 20 decimeter cube of solution. Yang ni straightforward je. Maksudnya awak akan ambil 40 gram, awak bahagi dengan 20. So automatic awak akan dapat 2 gram per decimeter cube. Okay. So yang ni 18 gram, untuk soalan B 18 gram. Okay, awak bahagi. Yang ni awak kena buat conversion. Sebab dia kena dalam decimeter cube. Yang kat sini adalah centimeter cube. So macam mana nak convert from centimeter cube to decimeter cube? Awak kena bahagi dengan 1000. Okay, awak bahagi dahulu 750 bahagi 1000, awak akan dapat 0.75. Okay, so lepas tu awak akan ambil mass and then bahagi dengan volume. Baru awak akan dapat gram per decimeter cube. Okay, yang ni untuk molarity. Very straightforward juga, sebab molarity kita tahu unit dia mesti mol per decimeter cube. Itu baru molarity, sebab dia specific unit untuk molarity adalah mol per decimeter cube. Tapi kalau definition molarity, dia sama saja macam definition of concentration. Boleh tak Pak Duke? Boleh Syah. Boleh. Boleh. So good. Okay, so now sekarang ni ambil je 10 mol bahagi dengan 5 decimeter cube, tak ada masalah. Tapi kalau soalan B ni 0.1 mol ni dah memang 0.1 mol. Tapi dia punya volume ni dalam bentuk centimeter cube pun sama. Okay, convert kepada decimeter cube. You kena 500 divide by 1000. You akan dapat 0.5. Okay. So yang ini adalah untuk example number 8 yang ni. Dia dah bagi molarity. Molarity you tahu mol per decimeter cube. So now dia suruh convert kepada gram per decimeter cube. So macam mana daripada mol per decimeter cube nak jadi gram per decimeter cube? Awak kena darab dengan relative molecular mass. Straight dia darab. So relative molecular mass ni awak kira lah hydrogen nitrate ni berapa dia punya molar mass kan. Okay. So awak akan dapat 63. So darab sahaja, dapat dia punya gram per decimeter cube. Okay, so yang ini pula dia kata convert the concentration. So concentration dia bagi mass gram per decimeter cube, dia suruh convert kepada mol. So macam mana nak convert daripada gram pula kepada mol, kan mol per decimeter cube. So maksudnya awak kena bahagi dengan relative molecular
Maths. Laju sangat ke teacher pergi? Boleh follow ke? Boleh teacher. Boleh. Okay, good. So now kita pergi kat sini lah. Okay, rasanya teacher pernah cakap kamu ada 2 teknik nak dapatkan number of mole. Teknik yang pertama tu adalah yang kamu guna daripada mole kan. Mole pergi ke mass. Mass ni dia mesti dalam bentuk gram. Unit dalam bentuk gram. Mole pergi ke number of particle, mole pergi ke volume. Okay, yang ini satu cara untuk dapatkan mole. Cara yang kedua adalah awak guna molarity. Atau awak tanya, teacher bila kita nak guna cara yang pertama dengan cara yang kedua? Simple je. Jawapan dia adalah awak tengok. Kalaulah pengiraan itu dia bagi molarity iaitu concentration, okay, awak guna M equal to N over V. Ataupun N, ini yang kamu dah familiar dah, N equal to MV. Okay, N equal to MV. Tapi kalau substance tu dia bukan diberi molarity, maksudnya dalam bentuk solid ke apa, awak akan guna kaedah yang pertama untuk dapatkan dia punya mole. Boleh tak? Boleh tak? Okay, good. Boleh. Okay, good. Okay, so now ada tanya, teacher apa beza N? Kan kamu tanya lah, N equal to MV. Apa beza N equal to MV over 1000? Apa beza dua persamaan ni? Apa beza dua formula ni? N equal to MV unit. Kenapa yang ini bahagi 1000? Nak ke decimeter cube. Very good. Okay. N equal to MV. Okay, yang ni awak guna apabila V awak ni dah dalam bentuk decimeter cube. V ni already in decimeter cube. Okay, so awak just darab je. Volume darab dengan molarity. Okay, tetapi kalau volume awak ini dia dalam bentuk centimeter cube, so awak kena bahagi dulu dengan 1000. 1000 ni sebenarnya nak convert sentimeter ini kepada decimeter cube. Itu beza dia sahaja. Tapi kalau kamu dah dapat jawapan, kamu dapat soalan tu contoh, soalan tu bagi volume dia dalam centimeter cube. Okey, awak tahu nak convert lah. Nak convert siap lah dalam decimeter cube, tak ada masalah. Nanti awak guna je lah N equal to MV. Sebab V ni dia mesti dalam unit decimeter cube. Boleh 4 Diuk? Boleh. Boleh je. Okay, good. Okay, now sekarang pukul 9.40. Okay, teacher akan bagi masa 30 minit dekat awak. Okay, 30 minit ni teacher nak minta awak settlekan soalan dalam buku PBD awak tu. Buku start 116. Tulis 116, 117, 118. Okay, dapat tak? Dapat kan? Okay, lepas tu sambung dengan 126, 127, 128, 129. Okay, maksudnya pH value tu awak siapkan soalan dia dengan concentration of aqueous solution. 126 sehingga 129. Okay. 30 minit ni awak buat dan teacher akan bagi masa sehingga petang ni lah, pukul 5 petang. Awak akan upload jawapan awak dalam kelas. Okay, kelas. Siapa yang tak ada dalam GC 4C lagi? Kejap. Kalau tak teacher create yang barulah, GC yang baru. Boleh tak nanti teacher blast dekat dalam group kata awak join Boleh. Okay, so teacher rasa teacher akan habiskan kelas sekarang. Okay, supaya nanti kamu terus buat kamu punya task yang diberi. Pukul 5 nanti scan jawapan kamu dan masukkan dalam GC. Clear tak arahan teacher ni? Clear. Clear je.
Okay, so teacher nak double check attendance semula Teacher nak double check attendance semula. Aidil Ashraf, Saya. Aisyah Umairah, Saya. Ilyas, Saya. Haris Adam, Saya. Jasmine Sofia, yes, Maisarah, Mas Nurul Aina, Saya. Daniel, Dia ada teacher. Adib Darwish. Adib Darwish tak ada. Danish Mikael, Saya teacher. Haziq, Dia teacher. Khairul, Saya je. Nafis, Saya ada teacher. Ryan, Adir. Adir, Syakir, Dekat chat teacher. okay, Wafiq, Saya je. Zulfaris, Saya je. Nasufia, Saya ada teacher. Muha Safia. Saya. Oh, happy birthday girl. Boleh makan kek lah kan dekat rumah kan? Ain Mardia, Saya ada teacher. Alia Amira, Ada. Amirah Syuhada, Saya teacher. Putri Alia, Saya teacher. Putri Alisha, Saya. Wan Hifzah. Saya. Okay, good. So see you when I see you. Kelas kita next adalah bila? Next kelas kita adalah pada hari Rabu So hari Rabu kita sambung untuk standard solution dan kita akan tengok soalan yang teacher minta kamu buat. Okay, so bye. Assalamualaikum. Okay, salam Kak Adib Salam share. Baik teacher. Thank you teacher. Thank you teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Bye.